Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida. Hari ini apa khabar anda semua? Okey, hari ini 15 Mei, 15 Mei iaitu hari Isnin, di mana esok merupakan hari guru 16 Mei. Jadi siapa kawan-kawan Kak Nida yang ada hari ini yang kita boleh borak-borak santai, sembang-sembang emas, ataupun kita boleh sharekan pengalaman anda sendiri. Jom kita live bersama dengan Kak Nida. Okey, Kak Nida nak ajak kawan-kawan siapa yang boleh borak-borak ataupun ada pengalaman ataupun ada yang boleh dikongsikan, jom kita sama-sama borak. Assalamualaikum kepada Princess Taurus, Syafiq, Heroes 696, Princess Taurus, terima kasih. Azlina, terima kasih. Are, Nani Baharum, terima kasih. Jangan Kak Nida, apa khabar anda semua? Bonda Nas, terima kasih. Linca, apa khabar? Selamat pagi, selamat Hari Raya. Jaya Lechman, Siti, Readiness 24, Rina Man 01, Izza Bom, Joinis Man, terima kasih sangat-sangat Jan Kak Nida. Selah apa Kak Nida tak sempat baca, sorry. Daisy Join, terima kasih. Mahani Othman, apa khabar anda semua? Hari ini hari Isnin 15 bulan 5. Okey, esok merupakan hari guru. Siapa kawan-kawan Kak Nida kat sini yang merupakan seorang guru? Of course lah, sekarang ni kat sekolah kan. Tetapi kepada mereka yang bersekolah petang, mungkin sempat join, apa khabar anda semua? Kak Nida nak ucapkan selamat Hari Guru in advance. Terima kasih kepada Muhammad Azhar, Zakrul Raisen, terima kasih. Zakrul Olsen bagi Kak Nida like banyak-banyak. Start je dah bagi like banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih Ayu, terima kasih bagikan Kak Nida like ni. Zakrul Olsen 28, terima kasih. Apa khabar anda pagi ini? Okey, hari ini hari Isnin. Biasalah orang kata kalau hari pertama bekerja orang akan cakap Monday mood, Monday blues. Okay. Alright, terima kasih kepada Bella. Kalau anda mungkin ada sesuatu yang boleh di-sharekan, why don't kita live bersama-sama, kita boleh borak sama-sama, kongsikan pengalaman. Hari ini Kak Nida nak bercakap tentang harga emas masih sama lagi seperti semalam. Okey, harga emas masih lagi 311 seperti harga semalam, tak ada berubah. So sesiapa yang nak mulakan langkah pertama ataupun nak mulakan simpanan emas, nak konsisten menyimpan emas, hari ini masih lagi harga yang sama. Okey, kalau kepada kawan-kawan Kak Nida punya topik kat sini, Kak Nida kata diskaun, rebate, join percuma. Apa benda tu Kak Nida? Okey, Kak Nida nak sharekan kepada kawan-kawan yang nak memulakan langkah pertama menyimpan emas. Kak Nida secara personally memberikan rebate kepada anda, memberikan diskaun kepada anda sebagai satu galakan untuk anda memulakan simpanan emas. Mereka yang mula daftar saja memang percuma. Mereka mulakan pembelian pertama, Kak Nida ada bagi rebate untuk akaun gap RM10 untuk anda memulakan langkah pertama. Mereka yang membuat pembelian melalui promosi 10 kali bayar, Kak Nida berikan diskaun RM10 juga. Kak Nida nak menggalakkan kepada anda semua mulakan simpanan emas. Mereka yang ada anak-anak yang nak memulakan simpanan untuk duit raya anak-anak tu, bukalah akaun Gap Junior. Buat simpanan di dalam akaun emas di mana nilainya makin meningkat. Okey, ada. Terima kasih kepada Dayang join Kak Nida. Ada yang bertanya, kenapalah kita nak tengok bercakap tentang nak simpan emas. Okey. Macam Kak Nida dulu Kak Nida pun tak ada kesedaran nak menyimpan emas, dek. Kak Nida tak ada langsung ada inisiatif ataupun nak belajar bagaimana cara nak membuat simpanan untuk diri sendiri. Pada zaman Kak Nida bekerja dulu, sejak 1994 sehinggalah 2018, Kak Nida tidak memiliki simpanan yang orang kata padu ataupun nilainya makin meningkat. Bila dapat gaji hanya fikir untuk berbelanja dan berbelanja. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih Zahidi. Zahidi, okey, comel lah Kak Nida dapat misai macam tu. Comel. Pagi-pagi dah bagi, at least bagilah Kak Nida roti canai ke, dia terus bagi topi. Terkejut Dan. Okey. Okey, ini merupakan salah seorang dealer hebat. Kita orang dalam satu batch yang sama.
satu grup yang sama, okey, satu topi yang sama, okey, tapi tidak, Kak Nida tak ada misal yang sama. Jadi ini kejutan buat Kak Nida pagi ni. Zaidi, kamu memang lucu. Okey, terima kasih bagi Kak Nida like banyak-banyak. Kat mana Kak Nida tadi? Kak Nida nak bercakap tentang duit raya anak-anak tu kita bekukan jadi emas. Kita bekukan jadi emas kenapa? Sebab okey, daripada mereka simpan duit tu sendiri, okey. Pertama, ibu bapa of course lah tak boleh guna duit raya anak-anak. Okey, tak boleh guna, tak boleh, memang salah. Dari Islam pun tidak boleh menggunakan duit raya anak. Jadi, salah satunya adalah kita jadikan sebagai simpanan. Kalau kita berikan kepada anak kita 100% dalam poket diorang, dalam simpanan diorang adalah tidak selamat. Pertama, of course diorang akan pergi beli jajan. Okey. Kedua, mereka mungkin membeli permainan. Ataupun ketiga, mereka akan membuat sesuatu pembelian yang berdikit-dikit lah. Ambil lama habis. Jadi, kita sebagai parent, kita letakkan di satu platform yang selamat. Mungkin ada ibu bapa yang sudah memiliki akaun bank setiap anak satu anak satu akaun bank. Apa yang Kak Nida nak sarankan di sini, nak cadangkan kepada ibu bapa ataupun parents di luar sana, kita buat lagi satu platform di mana dahulunya mungkin dah ada akaun bank, sekarang ni kita buka pula akaun emas. Akaun emas yang kita panggil akaun emas Gap Junior. Gold Accumulation Program. Program pengumpulan emas di mana boleh mula dengan serendah 100. Kak Nida akan berikan rebate RM10 selepas permulaan membuka akaun Gap tersebut. Mula 100, Kak Nida akan pulangkan RM10. Jadi consider anda seperti menyimpan RM90 untuk akaun Gap yang pertama. Itu sebagai satu galakan ataupun sebagai satu pemberian Kak Nida kepada anda. Nak membuka akaun Gap ni percuma. Mulakan kalau 100 hari ini adalah 0.3215 gram. Kalau ada lebih, why not lebih? Why not masuk lebih? Kalau ada paling minimum 100 dah boleh mulakan akaun Gap. Kenapa emas Kak Nida? Emas ni adalah sesuatu yang kita kata kita kena sedia maklum ia tidak sesuai untuk jangka masa pendek. Dia memang untuk jangka masa panjang sahaja. Kalau kita bercakap jangka masa panjang tu apa Kak Nida? Jangka masa panjang tu bertahun-tahun ke, berpuluh tahun ke? Untuk lebih jelas, kita kena faham matlamat kita menyimpan emas. Macam Kak Nida cakap tadi, buka akaun Gap Junior. Kalau untuk anak-anak, objektifnya matlamatnya adalah untuk dana pendidikan anak-anak. Dana pendidikan anak-anak. Apabila tiba ketikanya nanti, apabila mereka berumur 18 tahun kelak, kita boleh jadikan ia sebagai dana pendidikan di mana kita tak perlu lagi nak membuka apply sebarang loan untuk pembiayaan pembelajaran mereka. Pembiayaan pembelajaran mereka kita dah cover dengan akaun Gap Junior ini. Jadi bila mereka menempuh dunia pekerjaan, tak perlulah mereka membayar loan untuk pembelajaran mereka. Tak payah lagi baru mula kerja, lepas tu gaji pun belum kukuh lagi, dah nak kena bayar loan pembelajaran. Jadi apabila kita dah support daripada sekarang, kita dah consider ibu bapa sponsor daripada sekarang, mula-mula kita buka lah akaun Gap Junior ni melalui duit raya mereka. Tetapi ibu bapa konsisten menyimpan di dalam akaun Gap mereka di mana kemudian boleh dijadikan sebagai dana pendidikan mereka. Tak payahlah kita apply loan untuk mereka dan mereka basic bila dah bekerja, tak payahlah baru gaji sikit, baru nak hidup, orang kata baru BBNU baru nak up tapi dah bayar loan pula. Jadi kita elakkan benda-benda sebegini. Dapat gaji biar bulat-bulat untuk mereka guna pakai kepada simpanan yang baru pula, bukan untuk pembiayaan loan. Baru mula kerja dah start loan dah kena bayar loan. Itu satu benefit kenapa perlu buat dana pendidikan. Kak Nida nak explainkan di sini. Contohlah kenapa kita menyimpan emas. Contoh kan, ini gold bar ni bukanlah setahun sekali kita beli emas, tidak. Bukanlah, ini ada 2021, 2022, 2023. Apa yang Kak Nida nak tunjukkan kat sini adalah apabila kita menyimpan emas. Contohlah,
pada tahun 2021 kita menyimpan emas. Okey, bayangkan kad gold bar 1 gram ini ketika anda membelinya pada tahun 2021 adalah bernilai RM300. Okey, bayangkan RM300 tersebut anda letakkan di dalam pers anda. Okey, adakah dia bertahan sehingga 2023 hari ini? Okey, itu yang Kak Nida nak sampaikan. Maksudnya nak memberikan pemahaman kepada kawan-kawan semua. Bezanya apabila kita menyimpan dalam bentuk duit kertas dan juga bezanya apabila kita dah bekukan dia menjadi emas. 300 tersebut di dalam pers kita dengan gold bar yang kita dah bekukan dan masukkan di dalam pers, mana satu lebih bertahan? Duit kertas tersebut ataupun gold bar ini? Itu yang Kak Nida nak sampaikan kepada anda. Bukanlah 1 tahun beli 1 gold bar, tidak. Maksudnya duit kita masih bertahan sehingga kini. Kalau dalam duit kertas, boleh ke bertahan? Kak Nida sendiri pun tak jamin Kak Nida boleh simpan RM300 tu sehingga kini di dalam pers tersebut. Okey, tahun kedua kan, contoh kita buatlah pembelian yang kedua dengan gold bar 2022. Dah jadi 2 gold bar. Ini perumpamaan. Sebab apa? Kalau mereka dah mula simpan emas, okey, tanyalah sesiapa yang dah mula. Bila dah mula dia tak reti nak stop dan dia akan konsisten, ada je duit nak menyimpan, ada je duit nak menyimpan. Sebab aura emas ni memang berbeza dengan kita menyimpan dalam bentuk duit kertas. Sifat duit kertas adalah untuk dibelanjakan. Kita nampak je ada duit dalam pers, ada duit, masuk sini bayar, masuk sini fast food beli, masuk sini kedai RM2, benda yang tak perlu pun, bukan keperluan pun beli, automatically akan beli sebab tahu ada duit kat tangan. Memang kalau kita ada duit, otak kita akan ligat nak fikir nak beli apa ya, nak spend apa ya. Tapi kalau dah selamat bekukan jadi emas, dah tak boleh buat apa dah. Tak boleh dibelanjakan. Tapi bukanlah bermaksud kita ada emas tak boleh dicairkan. Tidak. Maksud Kak Nida sudah selamat daripada dibelanjakan. Jadi dia dah dibekukan jadi emas. Kalau nak cairkan semula senang aja. Kat Public Gold mudah saja. Kami kat Public Gold mudah saja. Walk in kat branch kalau nak jual, okey, boleh je jual bila-bila masa di hari bekerja lah, tengah malam tak adalah, okey. Emas fizikal ni kita boleh walk in ke branch yang kita boleh jual. Okey, kalau kita terdesak, kita tak nak jual, sayang nak jual sebab emas ni kalau dah ada dekat tangan kita, sayang nak jual. Ia merupakan magnet kekayaan kan, okey. Jadi kalau kita terdesak hantar ke Aranu, laku dek. Okey, hanya orang yang ada emas saja yang boleh walk in ke Aranu untuk mendapatkan tunai segera. Kalau tak ada emas tu macam mana nak Aranu kan? Macam mana kita nak pajak kan? Okey. Zaman dulu orang kata alah pergi pajak gadai orang tak ada duit. Hakikatnya orang yang pergi Aranu tu ataupun pajak gadai itu, of course lah kita pergi Aranu kan, pajak gadai Islam, adalah orang yang ada emas. Okey, kat Public Gold selalu bercakap tau, otak-otak saya cakap, orang yang ada emas maksudnya dia ada duit. Okey, orang yang ada duit dia belum tentu ada emas. Maksudnya dia belum tentulah beli emas. Kan? Dia tak tentu lagi dia beli emas. Memang dia ada duit tetapi belum sampai serunya. Belum sampai dia punya ni. Terima kasih kepada Cik Na join Kak Nida. Terima kasih kepada Lily Yani join Kak Nida. Terima kasih kepada Azri yang join Kak Nida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada Cik Na. Okey. Apa khabar Cik Na pagi ini? Berkebun bunga ros ke pagi ni? Macam Kak Nida hari ni okey terlambat sikit live. Okey, biasa Kak Nida dalam pukul 7.30 pukul 8. Hari ni Kak Nida lewat sikit. Okey. Okey, jadi Kak Nida bermula tadi bercakap tentang kita duit raya anak-anak kita. Okey, dan perumpamaan Kak Nida kat sini, alhamdulillah baru je potong-potong dahan dah masuk dalam. Okey. Dah awal-awal dah berkebun, dah keluarkan peluh kan. Okey, bagus sangat-sangat. Okey. Patutlah Cik Na maintain aja, okey? Sebab apa? Awal-awal je dah keluar peluh. Okay, alright. So tadi Kak Nida bercakap pada pasal gold bar 2021. Contoh kita menyimpan emas tu masih lagi kekal dalam bentuk grade emas. Kalau kita simpan duit, of course habis. So tahun kedua kita pula simpan lagi, dah dapat 2 gold bar. Tapi janganlah beli 1 tahun 1 gold bar ya dek. Okay, tahun kedua dah jadi 2 gold bar.
Jadi soalan Kak Nida tadi, tahun pertama RM300 dalam bentuk duit kertas bertahan tak? Jadi Kak Nida tanya, tahun kedua ada dah jadi RM600 tak dalam pers tu? Ataupun dalam akaun bank tu, bertahan tak di dalam bentuk duit kertas? Lepas tu sekarang tahun ketiga dah jadi tak dia 600? 3,900. Okay? Alright. Ya, Cik Na, tup-tup dah tak sedar dah banyak dalam 1 gram gold bar. Banyak dalam album 1 gram gold bar. Ya, tak sedar sebab lagi-lagi kalau design baru keluar. Yang terbaru ni design Dina Syawal. Okay. Asal orang kata design tu lagi laju keluar daripada kita tak sempat nak grab. Dia laju je, berbagai design tak sempat nak kejar. Ada je kita nak keluarkan. Apa kelebihan simpan 1 gram gold bar ni? Okey, bagi Kak Nida, bagi mereka yang tak ada bajet lebih, okey, tak ada bajet lebih. Dia misal kata dia minat nak simpan emas tapi dia tak ada bajet lebih nak beli gold bar yang besar-besar 10 gram ataupun 20 gram ataupun 50 gram, okey. Tapi dia ada bajet ketika itu setakat itu saja. Tapi dia nak elakkan duit dia daripada cair. Tu Cik Na, elakkan duit dia daripada cair, lebih baik dia ambil gold bar 1 gram tu. Kan? Daripada duit dia cair macam Kak Nida cakap tadi, RM300 ataupun gold bar. Mana satu pilihan untuk elakkan daripada cair. Jadi, of course lah bekukan. Okey, baik dibekukan. Okey, 2023 dah 21 dah, 2021 dah beku dah. 2022 dah beku dah. 2023 dah beku dah. Jadi 369 hampir RM1,000 dah dibekukan jadi emas. Okey, kalau misal kata dalam duit kertas, adakah RM1,000 itu bertahan sehingga hari ini? Dalam masa yang sama, RM1,000 tersebut terkesan dengan inflasi. Hakikatnya, emas kalis inflasi. Okey, kalau cakap inflasi pula, ada yang cakap, apalah Kak Nida di inflasi tak faham. Okey, inflasi itu bermaksud kuasa beli duit kita makin menyusut, makin menurun. Okey, maksudnya dululah boleh kita cakap lah. Paling senang lah, dulu Kak Nida mula menyimpan emas. 1 gram ketika itu adalah RM214. Bayangkan hari ini, 1 gram yang sama adalah RM311. Anda bayangkan, tetap 1 gram tetapi kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan gram yang sama. Tapi itu bukanlah satu orang kata satu poin mengatakan emas ni tak payah beli. Tidak. Maksudnya kat sini kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Okey, misal kata dulu kita membeli, terima kasih Cik Na bagi Kak Nida love. Terima kasih sangat-sangat. Okey. Zaman Kak Nida dulu, 1 biji karipat kita beli berapa? 30 sen. Sekarang ni dekat Shah Alam 50 sen ke atas, dek. 50 sen ke atas. Zaman dulu, zaman Kak Nida sekolah, duit belanja sekolah adalah 30 sen saja. Siap dengan mi dengan air ataupun nasi lemak dengan air. 30 sen dah siap dah. Tapi zaman anak kita, ada ke 30 sen duit belanja? Tidak. RM3 sekolah kebangsaan, RM2 sekolah agama. Jadi, sehari RM5 untuk satu anak. Bukan kita kata kita nak bagi mereka mewah-mewah, tidak. Sebab kita terpaksa bagi lebih, sebab harga kat kantin pun kita terpaksa ikut peredaran masa. Jadi maknanya kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan nasi lemak ke, dia nak beli air ke, terpaksa bayar lebih. Itu menunjukkan kuasa beli duit makin menyusut, kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Sama lah macam Kak Nida nak fahamkan kat sini. 1 gram dulu Kak Nida start 214, sekarang 1 gram adalah RM311. 1 gram yang sama. Karipat yang sama dulu 30 sen, sekarang karipat yang sama 50 sen. Rasanya sama, isinya mungkin rasanya lain orang, lainlah masak dia kan. Tapi maksudnya kuantiti yang sama. Tapi kalau kita menyimpan dalam bentuk gram emas, nilainya makin meningkat. Dan pertama, kalau menyimpan dalam bentuk emas, duit kita tu dah selamat daripada cair, hangus entah ke mana. Mana pergi duit ya? Mana beli apa ya? Tak ingat dah. Dah tak ingat beli apa. Tetapi apabila dah dibekukan jadi emas, kita dah boleh dah flip through kita punya album tu. Satu persatu. Tengok kita punya design gold bar ni. Masih lagi dalam tangan kita.
Tetapi dekat public gold ni ada 4 kaedah kita boleh membeli emas. Okey, yang Kak Nida sebut ini adalah salah satunya belian secara tunai. Okey, ataupun kalau kita nak design sebegini, kita boleh keluarkan daripada kaedah yang okey Kak Nida recap, consider Kak Nida explainkan 4 kaedah kat public gold. Pertama adalah melalui account gap, gold accumulation program. Okey, gold accumulation program, program pengumpulan emas. Okey, macam Kak Nida explainkan tadi, account gap anak itu, account gap junior itu adalah salah satu gold accumulation program. Okey, yang bezanya dewasa ataupun kanak-kanak. Untuk dewasa above, di atas 18 tahun, bawah 18 tahun kita panggil gold accumulation program, account junior. Nak join percuma sahaja, tak ada sebarang charge pun dikenakan kepada kita. Okey, memang free, memang percuma. Anda join saja, Kak Nida pula bagi rebate RM10. Minimum boleh mula dengan serendah 100, di mana 100 itu adalah 0.3215 gram untuk hari ini. Okey, harga account gap dia akan revise setiap 12 malam setiap hari. Sekali saja dia revise. Tetapi untuk harga yang non-gap, bukan gap, dia revise setiap 20 minit. Itu bezanya. Jadi kalau kita nak mulakan account gap, memang sama saja satu harga, satu hari, pukul 12 malam dia revise kepada harga baru. Ikut kepada harga emas pasaran semasa. Okey, jadi kalau account gap tu kita nak mulakan percuma, lepas tu minimum 100, lepas tu kita boleh nak keluarkan, tapi dengan satu saja syarat di dalam account gap tadi, kita kena kekalkan 1 gram di dalam account gap. Selebihnya kita dah boleh ranukan, kita dah boleh keluarkan, kita dah boleh jual semula, ataupun kita nak simpan terus dalam account gap pun boleh. Pada Cik Na, ada orang tanya kenapa 1 gram gap lagi murah daripada harga 1 gram fizikal. Okey, begini, jawapannya mudah saja. Account gap adalah kemudahan yang disediakan kepada mereka yang menyimpan di dalam account gap. Okey, menyimpan di dalam account gap dengan harga semasa di dalam account gap yang kita nampak dalam website ataupun apps. Okey, itu harga account gap. Okey, kalau kita nak beli 1 gram yang dah siap, 1 gram yang dah siap dekat fizikal, consider macam kita beli macam ni lah Cik Na. Okey, kita beli, consider dalam account gap, kita seumpama kita membeli tepung. Okey, kita membeli tepung, kita baru dalam bentuk gram emas sahaja. Belum lagi dikeluarkan, belum lagi difizikalkan. Kita baru beli dalam dari segi gram sahaja. Tak kisahlah apa design kita nak keluar nanti, tetapi dalam bentuk gram emas. Dalam bentuk gram sahaja, belum lagi dalam bentuk fizikal apa design kita nak keluarkan. Bila kita nak keluarkan, okey, kita kena kekalkan dalam satu account, dalam account gap tu 1 gram. Selebihnya kita boleh keluarkan. Okey, ada charge premium dikenakan bila kita nak keluarkan. Charge premium tu seumpama charge transportation, charge administration, charge pengendalian oleh public gold. Itu ada charge gold premium kat situ lah. Jadi dia ikut kepada design. Contohnya ada yang RM15, ada yang RM10, ikut kepada design. Jadi lepas tu bila kita keluarkan, okey, beli dengan harga gap, bila keluarkan ada gold premium campur dengan cost post lah, RM10 saja, cost post insurance. Itu consider membeli dalam account gap. Kalau kita membeli yang dah siap, seumpama kita membeli di dalam almari shelf yang dekat shopping complex tu, dia dah tertera dah kat situ, ini. Maknanya dia dah dalam shelf, dia dah siap, dah consider dah ready made, dah finished, consider dah lengkap. Jadi dia consider satu gold bar ataupun satu emas fizikal yang dah ready made, tinggal pilih saja, consider dia dah siap dah baju. Okey, yang tadi tu kalau kita cakap dari segi kain lah pula kan. Kalau dari segi kain, consider tadi kita beli kain Ella. Kain Ella belum lagi ada, dah didesainkan, belum lagi disiap lagi. Jadi consider dah siap kat situ. Tapi kalau kita beli dekat PG Mall, dia dah tak ada charge gold premium. Dia dah siap dah, terus ada, hanya kita bayar cost post sahaja. Jadi consider barang dah siap. Yang tadi tu dalam account gap, consider kita beli kain Ella ataupun kita baru beli tepung. Belum lagi di finish lagi, baru dalam bentuk gram saja. Okey, faham tak Cik Na?
Bezanya account gap baru beli tepung, baru beli kain ela. Tapi kalau dah gold bar yang dah siap ni, dia consider kita dah siap dah baju kebaya, dah siap dah baju gurung, ataupun dah siap dah consider barang finish, barang dah siap. Okay. Okay, faham. Terbaik explanation. Okay. Terima kasih kepada Kak Nur Mansur join Kak Nida. Gap harga kilang. Ya, yang kat itu dah siap. Okay lah. Kita boleh faham. Macam tu boleh. Betul sangat-sangat. Gap tu consider macam harga. Bagi Kak Nida mudah faham. Kita kalau kita nak cakap harga kilang, nanti orang cakap kat kilang lain tu pula. Dia kata beza pula kilang-kilang ini. Okay. Kita boleh cakap explanation kat situ. Harga belum siap lah, harga belum ready, baru beli tepung, baru beli gram, baru beli mentah. Tapi kalau jangan dibandingkan pula, ada orang juga pula membandingkan harga yang spot price tu, spot gold tu, yang itu bukan, yang itu lagi belum siap, baru lagi barang mentah. Selalu orang membezakan spot price dengan harga public gold. Tak boleh, tak sama. Itu lagi belum diproses. Itu kata harga kita public gold mahal daripada harga di sana. Tak boleh. Tak boleh bandingkan. Sebab kita dah consider half finish. Lepas tu tinggal nak diserahkan pada kita, dah siap dah. Consider belum plug in je lagi. Sama-sama Kak Nida. Okay, Zaidi tips keuangan. Saya cakap macam ni. Tapi diorang tak berapa faham juga. Okey. Emas belum proses versus emas dah proses. Betul. Itu jawapan Zaidi. Belum proses dan proses. Emas tu masih mentah lagi. Consider baru lagi duk digging lagi. Baru gali. Itu yang dikatakan harga spot price. Tapi tak bandingkan dengan harga public gold. Mana nak sama? Tidak. Public gold kan macam Zaidi cakap, kita adalah pengilang. Okey, kita adalah pengilang. Jadi consider kita dah ada aktiviti pengendalian kat situ, pekerja kat situ, upah kat situ, of course apa beza. Jadi mana, siapa yang nak buat kerja tu semua kalau bukan public gold yang buat menjual, tukang jual ni. Jadi kita kena faham kat situ. Janganlah kita exactly bandingkan spot price dengan harga public gold. Nak dibandingkan kata harga public gold lebih mahal. Tidak. Okey, tidak. Jangan begitu. Fahamkan tenaga pekerjanya, mereka yang menguruskannya, administrative, transportation, insurans, semua kena fikir kat situ. Tapi bagi Kak Nida, objektif kita ni penyimpan emas. Kita penyimpan emas, objektif kita tambah gram. Okey, harga macam mana sekalipun, yang penting kita tambah gram. Masih lagi persoalkan tentang harga. 1 gram pun tak bertambah. Betul tak Cik Na? Betul tak Zaidi? Okey. Kalau kita persoalkan terlalu beza sini, bagi Kak Nida senang saja. Decision is yours. Duit anda punya. Okey, keputusan anda yang buat, anda sendiri pilih. Nak pergi di mana spot price itu, kalau anda boleh fizikalkan, okey, anda boleh. Tapi Tuan Syukur pernah cakap, kalau di tempat yang dibezakan begitu, bolehkah dia fizikalkan emas dia seperti kita? Mudah nak keluarkan macam kita. Kita senang je nak keluarkan, bayar premium, bayar transportation, dalam masa seminggu dah dapat barang. Tak payah nak fikir-fikir. Kan? Tak payah nak ni. Yes, fokus pertambahan gram, bukan pada harga. Ya, nak fokus pada harga sampai bila pun tak bertambah duit kita. Tak bertambah gram kita. Sampai bila pun duk tunggu, duk kaji, duk selidik, duit kat tangan pun habis kan Cik Na? Kan? Baik, beli terus. Yang penting objektif kita tambah gram dan tambah gram. Tak kira lah orang kata walaupun walaupun RM100, anda dah boleh menyimpan emas. When you say no, banyak songe, I say next to ada customer. Ya, betul. Kan Cik Na? Tak payah nak pening-pening lah Cik Na. Kan? Misal kata begitu sangat nak bezakan, begini sangat nak bezakan, tak payah pening-pening Cik Na. Betul Kak Noh? Setuju. Beli je, duit dah selamat. Kalau tidak, duit tu mana? Manalah pergi duit aku hari tu? Apa yang aku beli? Dah tak ingat. Tapi kalau dah bekukan jadi emas, kita berkeping-keping, kita boleh berbuat. Boleh jadikan kipas. Okay. Alright. Jadi, kalau misal kata Zaidi, Kak Noh ataupun Cik Na tanya Kak Nida harga ni, kalau tanya harga, tak ingat.
Okey, tak ingat, memang tak ingat, memang tak ingat. Orang kata cost post, ada pula orang persoalkan cost post lah, cost premium lah kena. Tapi bagi Kak Nida, itu adalah consider upah kepada mereka. Jadi harga yang tertera dekat website tu adalah harga emas sahaja. Janganlah dikatakan harga kat website tu dah lengkap dengan cost post, dah lengkap dengan cost premium. Tidak, dik. Kalau pergi kedai emas pun tetap dia akan kata ni dia tekan calculator, at the end dah gedebuk harga dia. Tapi kat Public Gold semua jelas, semua telus. Ada, kita boleh nampak harga emas, ada cost premiumnya, ada cost post dia, semua jelas. Tak pernah lagi Kak Nida membeli emas, Kak Nida garu kepala, apa benda dia orang charge ni, tak pernah lagi. Semuanya jelas, ternyata telus, memang boleh kita nampak apa yang kita patut bayar apabila kita keluarkan gold bar ini. Okey, ada 33 juta rakyat Malaysia. 1 juta dah jadi customer PG, ada lagi bagi 30 juta. Belum masuk lagi Indonesia, betul tak? Okey, tu belum betul. Belum campur Indonesia, Singapura, Brunei. Macam Kak Nida cakap tadi, okey. Kita punya objektif nak tambah grab emas. Kalau misal kata mereka begitu begini, tak apa, itu pilihan mereka. Yang penting kita tak rugi, mereka tak untung. Betul tak Kak Nida cakap? Kita tak rugi, mereka tak untung. Yang penting kita dah sharekan kepada anda semua, kepada kawan-kawan kat luar sana, kaedah-kaedah membeli emas. Ini tadi baru cakap pasal account gap kan. Kak Nida punya kawan dah semangat ni memberikan maklumat-maklumat yang boleh anda sendiri boleh baca, di mana kita adalah penyimpan emas, objektif dia tambah grab emas. Walaupun RM100 atau hari ini adalah 0.3215 gram pun dah cukup. Anda cuba bayangkan kalau anda kira sendiri, okey, kalau kita mulakan 100 gram RM100 ini, okey, 100 gram, wow, memang hebat. Kak Nida nak ada buyer ni, 100 gram ni, siapa ni? Jom masuk 100 gram. Kalau kita mulakan RM100 ini, kalau anda konsisten selama 12 bulan, anda boleh dapat hampir 1 dinar 4.25 gram. Kalau anda konsisten RM100. Tetapi macam kawan-kawan Kak Nida juga, Zaidi, Kak Noh dan juga Cik Na, okey, mereka sendiri dah experience RM100 itu minimum saja. Hakikatnya lebih daripada itu bila kita dah ada aura emas, kita dah mula menyimpan emas. Dia asyik fikir nak tambah, sanggup berjimat-jimat kiri dan kanan, sanggup tak beli itu dan ini, berjimat untuk berjimat, iaitu mereka akan simpan dahulu baru berbelanja. Sebab apa? Aura emas ni lain macam. Kalau aura menyimpan duit, kita akan fikir nak berbelanja. Tetapi kalau aura emas, dia punya aura dia memang berbeza, di mana kita akan nak tambah dan tambah. Okay? Mereka wait and see, kita show the result. Konsisten 1 gram 1 bulan, 12 gram setahun. Betul. 1 gram 1 bulan, itu yang 1 gram kan Zaidi? 1 gram 1 bulan dah 12 gram. Mereka yang bertangguh, sejak Kak Nida mula menyimpan emas, Kak Nida ada kawan juga. Okey, Kak Nida memang ajak kawan-kawan Kak Nida sendiri yang rapat dengan Kak Nida. Masih lagi bertangguh, kita dah tahun ketiga ni. Okey, kalau konsisten dah Kak Nida bermula 2019, 20, 21, 22, 23, dah nak masuk tahun keempat, bulan 9 nanti. Okey, dah consider 4 tahun. Dia masih lagi follow, mengkaji, tunggu, asyik tanya tapi tak mula. Okey, kalau misal kata dah hampir 4 tahun, berapa gram boleh dapat Zaidi kalau misal kata konsisten 1 gram 1 bulan? 48 gram. Betul tak? 48 gram disia-siakan kalau sebab apa? Masih lagi tunggu tapi dan tengok. Tunggu tapi tak mula. Kali 48 gram. Kalau misal kata nak beli sedebuk 48 gram, ada tak bajet kalau misal kata mereka yang mungkin bajet komitmen orang kata terikat kiri dan kanan. 48 gram tutup mata dalam masa 4 tahun. Kan? 48 gram. Sia-sia tak kalau dia masih tunggu dan kaji, tunggu tahun depan lagi, tak mula-mula lagi. Kita dah ajak lah daripada dulu tapi mereka tak nak.
Tapi hakikatnya kalau konsisten 1 gram 1 bulan, di mana dalam kalau mula account gap dulu RM214. RM214 kalau kita paksa diri menjadi. Kalau kita tak paksa, dia boleh cair je, apa-apa je boleh kita beli. Okey? Dah 4 tahun rega emas dah naik kan. Aku dah cakap rugi tu. Aku dah cakap tu lah. Aku dah cakap juga. Okey, tapi dia tak nak buat macam mana kan. Aku dah cakap juga. Okey, tapi itulah dia. Menunjukkan kita rugi masa. Pertama, rugi peluang. Sebab apa kat public gold dia ada 4 kaedah. Rugi peluang. Dah mampu milik dah. Account gap dah mula dengan 100. Tapi masih lagi nak tunggu kan. Rugi masa, rugi peluang. Bagi Kak Nida rugi duit tau. Sebab apa? Duit tu ada kan. Mereka bekerja. Tapi mereka tak nak asingkan untuk simpanan. Jadi rugi duit. Rugi duit tu maksudnya tak dijadikan simpanan. Sedangkan Kak Nida tahu mereka mampu. Walaupun RM100 boleh. Kak Nida tahu sebab Kak Nida sama-sama bekerja dengan mereka. Jadi Kak Nida tahu orang bukanlah jenis yang macam tidak mampu. Tapi mungkin tidak mahu. Dia macam ni kan. Mahu tak mahu aja. Betul tak? Kan Zaidi ni Cik Na, Kak Noh. Mahu tak mahu saja. Nak buat tak nak buat saja. Kemudahan dah ada. Kita dah ada account gap boleh mula dengan 100. Kan? Kita tutup mata, subscribe je lah 100. Kalau misalkan takut terlupa. Boleh mula dengan account gap 100. Okey. Kita hanya kekalkan. Okey. Satu pula lagi persoalan. Orang kata, nak kekalkan 1 gram. 1 gram tu hangus ke? Ya Allah. Tidak. 1 gram tu hanya menunjukkan ya account gap kita tu masih lagi kekal aktif. Kalau nak keluarkan 1 gram tu pun boleh. Nak keluarkan sangat pun boleh. Tetapi kalau nak start balik, kena charge RM50. Sedangkan anda join tadi dah percuma dah saja. Hanya kekal 1 gram, selebihnya dah boleh macam Kak Nida kata tadi, boleh ranukan secara online, boleh nak jual semula secara online, boleh kita nak keluarkan ranukan, consider kita nak kekal simpan dalam account gap pun boleh. Kita tak payahlah nak cuti. Tak payah nak ke outing. Misal kata kita nak kena cari tempat parking, tak payah. Kalau account gap ni semuanya secara online. Melainkan anda nak keluarkan lebih daripada 21.25 gram, yes, kita kena buat appointment untuk collect dekat branch. Kenapa? Yang bawah 21.25 gram, Public Gold memberikan satu kaedah kita panggil gold in transit, di mana post secara berinsurans. Atas 21.25 gram dah tak ada cover insurans, jadi consider kita kena collect sendiri kat branch. Jadi bawah 21.25 gram memang cover insurans. Jadi tak payah takutlah emas kita hilang ke, tak sampai ke. Sejak Kak Nida join pada 2018 sampai hari ni, 2019 sampai hari ni, tak pernah lagi emas yang Kak Nida beli tak sampai ataupun tak dapat. Okey, waktu Zaidi, waktu idea simpan emas 10 tahun lepas, waktu terbaik sekarang. Ya, betul. 10 tahun lepas tu Zaidi dekat mana? 10 tahun lepas tu Kak Nida kat mana? Kenapa lah kita tak mula? Kita ni consider melepaskan peluang lah 10 tahun lepas tu. Okey, 10 tahun lepas tu berapa agak-agak harga? Kalau you all boleh tulis kat situ, boleh bagi Kak Nida support tak? Berapa harga 10 tahun lepas? Okey, macam Best Public Gold ni banyak cara nak beli emas. Memang sangat convenient. Ya, betul Cik Na, betul. Convenient sangat-sangat. That's why kita punya peranan ni nak sharekan kepada kawan-kawan kita kat luar sana yang sedang tercari-cari kaedah menyimpan emas. Jadi inilah peluang untuk anda. Kalau dalam gap ada amount maksimum untuk sell ke Kak Nida, amount maksimum kita boleh nak sell berapa-berapa. Okey, contoh macam ni. Dalam account gap, kita kekalkan 1 gram sahaja di dalam account. Selebih baki yang kita ada tu kita boleh jual dekat Public Gold. Harga nak jual kat Public Gold pun memang tertera di dalam website. Okey, kalau misal kata yang terbaru hari itu, sedangkan brand XX pun, bukan brand Public Gold pun, Public Gold boleh ambil dengan harga 1 gram RM280. Boleh beli, kita boleh jual semula. Kok tak ada maksimum amount yang kita nak jual, tak ada. Boleh kita nak jual berapa banyak yang kita ada. Hanya satu syarat saja, kekalkan 1 gram di dalam akaun, selebihnya kita dah boleh ranukan, selebihnya boleh keluarkan, selebihnya kita boleh jual semula.
ataupun nak kekas dalam akaun Gap pun boleh tanpa sebarang charge pun dikenakan. Okey, itu kelebihan akaun Gap. Betul, jawab tak ke soalan Kak Nida kepada herself? Okey, ataupun jelas tak dengan maklumat yang Kak Nida berikan? Kalau tidak, boleh tulis lagi. Okey, right, jelas. Invite Kak Nur. Siapa nak join dengan ya, jelas. Terima kasih kepada herself. Okey, jadi itu kaedah pertama. Baru kaedah pertama dah lebih dah setengah jam. Okey, so account Gap. Yang kedua, kaedahnya adalah account Gap tetapi dalam bentuk auto debit. Auto debit ni bermaksud sesuai sangat kepada mereka yang nak menyimpan emas tapi takut terlupa. Tapi takut misal kata bulan ni dah beli ke belum. Jadi ada kemudahan auto debit di mana kita boleh buat standing instruction kepada bank membuat simpanan. Kalau misal kata kita subscribe auto debit account Gap minimum RM200, anda berpeluang menang emas, bunga emas 10 gram, bunga emas 5 gram, 1 dinar, setengah dinar, 1 gram, 0.5 gram, C-Wallet RM50. Okey, lepas tu album eksklusif dengan card folder setiap bulan. Cabutan bertuah ni anda peluang menang setiap bulan asalkan anda subscribe auto debit account Gap minimum RM200. Dah berpeluang menang semua emas tersebut yang Kak Nida sebut tadi. Simpan emas, menang emas. Okey, bila kita simpan emas, menang emas, simpan emas dah consider kita selamatkan duit kita daripada cair. Okey, maksudnya kita buat auto debit ni dapat aja gaji, automatically subscribe tarikh gaji tu kita dah automatically tolak untuk simpanan emas. Pertama, kita dah menang sebab kita berjaya buat simpanan. Kedua, kita simpan emas tetapi peluang menang emas. Bonus kan ini. Mana tahu kita yang menang. Okey, kita tak tahu, rezeki adalah daripada Allah. Best tu, simpan emas, peluang dapat lagi emas pula tu. Betul, bagus auto debit ni. Betul Kak Noh, betul Cik Na. Kita, dealer-dealer public go ataupun customer-customer memang ramai akan ambil auto debit ni. Tutup mata, tolak je daripada gaji 200 minimum, hampir 0.6 plus gram. Betul kan? Bukan hampir, memang 0.6 plus gram automatically dalam akaun Gap kita. 200 sahaja. Okey, peluang menang emas ni bukan kata sekali sahaja. Setiap bulan peluang menang emas tersebut. Kalau 12 bulan kita buat auto debit akaun Gap ni, selama 12 bulan kita peluang menang emas. Bukan sekali saja. Kalau misal kata kat bank tu dibuat cabutan CJ Premium ke whatever ke kan, sekali saja peluangnya. Tetapi dekat public gold, selama anda subscribe auto debit, kalau 12 bulan peluang menang emas. Macam Kak Nida cakap tadi, Kak Nida ulang balik. Kak Nida suka sangat dia punya hadiah-hadiahnya. Pertama, bunga emas 10 gram, 5 gram, bunga emas 5 gram, 1 dinar, 1 dinar, setengah dinar, 1 gram, 0.5 gram. Okey, earring lagi. Okey, banyaklah. Jadi consider simpan emas, menang emas. Anda nak tahu tak berapa harga kalau hadiah utama menang emas tu? Kalau bunga emas 10 gram, harganya adalah RM3,113 hari ini. Harganya. Semasa Kak Nida semak tadi. Tetapi macam Kak Nida cakap tadi, harga yang bukan auto debit, yang bukan Gap, maknanya produk yang bukan under Gap, bukan harga Gap, non-Gap adalah bunga emas 10 gram adalah RM3,113. Best ke tak best? Sedangkan anda subscribe auto debit hanyalah RM200 saja. Peluang menang bunga emas ini adalah RM3,000 lebih. Best ke tak best? Simpan emas, menang emas. Menang tak menang itu adalah rezeki, itu adalah daripada Allah, rezeki kurniakan kepada kita. Tapi kita ni buat ke tak buat? Okey, subscribe ke tak subscribe? Kalau tak subscribe memanglah tak dapat answer. Kalau kita subscribe, mana tahu kita yang dapat. Okey, so subscribe auto debit account Gap. Kalau ada duit lebih, top up saja account Gap anda. Itu consider additional yang anda ada, top up lah account Gap anda. Tapi dalam masa yang sama, nak menang emas, subscribe auto debit account Gap. Buatlah RM200 tersebut.
Okay, alright. Itu kaedah yang kedua. Best tak promosi yang diberi, kaedah-kaedah diberi kepada anda? Mampu milik, dek. Mudah, murah, telus, mampu milik, patuh syariah. Jadi anda tak perlu risau. Semua kaedah kat Public Gold ni adalah patuh syariah, di mana kelulusan kepatuhan syariahnya adalah daripada Amani Advisors yang berhad. Okey. Okey, Kak Cik Na. Wow, mata saya dah nampak emas je ni. Jom buat auto debit. Yes, buat auto debit. Jangan tak buat, dek. RM200 anda masuk je shopping complex, cepat je settle. RM200 anda masuk je fast food, cepat je settle. Okey. Sebelum anda masuk ke sana, ke kiri dan ke kanan, shopping complex ataupun fast food ke, sebelum anda berbelanja, setiap kali dapat gaji, terus je consider set aja tarikh 28 hari bulan dapat gaji, 28 hari bulan consider anda buat sekali saja, subscribe sekali saja selama 12 bulan, tolak saja daripada sebelum berbelanja, dah tolak dah untuk simpanan emas. Bak kata Ifan Khairi, reward yourself first. Penat-penat kerja tu, why not reward yourself first untuk simpanan diri sendiri. Simpanan diri sendiri ni bukan untuk siapa, later on untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga kita. Bila tiba-tiba terdesak, dah bergram-gram emas di dalam akaun gap kita. Okay. Kita kata, orang kata dulu nak ke, macam Kak Nida anggap lah, nak membeli emas ni, kena ada duit lebih. Kena ada duit terpijak, kena ada duit bonus baru boleh beli emas. Rupanya tidak, dek. Dekat Public Gold ni, anda sedangkan RM100 pun anda dah boleh membeli emas. Sedangkan RM100 pun anda dah boleh membuat simpanan emas di mana nilainya makin meningkat. Bukan takut tu je, bukan makin menurun, dek. Tidak, meningkat, dek. Kak Nida mula membeli emas pada tahun 2019. Okey, Kak Nida cakap yang ini. Ketika itu RM214 per gram. Yang ini adalah 1 dinar, di mana belum ada lagi, tak ada lagi dah. Rare dah. Design ni dah memang tak ada. Design ini Kak Nida beli ketika itu adalah RM880 untuk 1 dinar. 4.25 gram emas fizikal 24K999. Okey, RM880 ketika itu. Ini yang last copy Kak Nida dapat. Lepas tu ini. Lepas tu design ini. Yang terbaru hari tu baru keluar lagi design Dina yang terbaru. Design Syawal 4.25 gram. Yang itu belum keluar, boleh keluarkan daripada akaun Gap. Apa yang Kak Nida nak nyatakan sini, Kak Nida beli pada 2019, RM880. Ketika ini, hari ini, okey, 15 bulan 5 2023, ketika Kak Nida semak tadi, 1 dinar adalah RM1,323 untuk 1 dinar. Dulu 880, hari ini RM1,323. Nampak tak kenaikan harga di mana simpanan anda makin meningkat dari tahun ke tahun. Simpanan yang makin meningkat. Kalis inflasi. Tak terjejas dengan inflasi. That's why kita galakkan kenapa menyimpan dalam bentuk gram emas, dalam bentuk simpanan emas, sebab nilainya makin meningkat. Ya, untung sangat-sangat. Betul, untung sangat-sangat Cik Nah. Dulu Kak Nida rasa mahal dah. Mahalnya lah 880 nak beli dinar ni. Mahalnya, rasa mahal. Tapi dipaksa diri. Dipaksa diri untuk membuat sebab nak elakkan duit daripada cair. Paksa diri masa tu. Paksa diri. Bila dah paksa diri beli ketika itu 880, hari ini dah RM1,323. Duit tu dah elakkan daripada cair. Pertama. Kedua, nilainya makin meningkat. Ketiga, apabila terdesak, hantar saja ke Arano, kita dapat tunai segera. Okey, bab kata Tuan Samsudin Kadir, emas merupakan kekayaan semasa senang, penyelamat ketika gawat. Okey, siapa yang biasa follow Tuan Samsudin Kadir, inilah beliau. Okey, beliau selalu menyatakan beli emas rugi, tak beli emas lagi rugi. Dan beliau selalu menyatakan emas merupakan kekayaan semasa senang, penyelamat ketika gawat. Dan beliau juga selalu, kalau mereka yang beli buku beliau ada tulis kat sini, Bismillah, okay, Bismillah, buy gold every month, beli emas setiap bulan, then convert into property, kemudian convert kepada hartanah. Maksudnya beli emas setiap bulan, konsisten beli emas setiap bulan sebagai simpanan kita. Lepas tu objektifnya salah satunya kita boleh jual semula untuk membuat pembelian hartanah.
Okey. Jadi memang orang kata berbaloi sangat-sangat anda menyimpan emas. Pertama, tak elakkan duit daripada cair. Kedua, nilainya makin meningkat. Ketiga, apabila dah ada emas fizikal, bila anda terdesak, emas merupakan penyelamat ketika gawat. Hantar ke Arano, anda dapat tunai segera. Tak payahlah kita nak meminta-minta kepada sesiapa, kita perlukan bantuan. Sebab apa? Kita dah berdikit-dikit beli emas walaupun senang 100. Okey. Betul tu. Simpan emas ni memang kena buat for saving. Kena paksa. Kena paksa baru menjadi. Tak paksa tak menjadi. Jadi maksudnya nilainya makin meningkat. Jadi tak rugi anda membuat simpanan emas. Alright. Okay. So yang seterusnya, kaedah yang seterusnya adalah kaedah promosi 10 kali bayar. Okay. Yang Kak Nida selalu letak Kak Nida punya posting tu. Ada poster-poster yang Kak Nida showkan daripada 1 dinar sehingga 1 kilo. Anda boleh ambil melalui kaedah ini yang dipanggilkan, kita sebut promosi 10 kali bayar ataupun syariah easy payment purchase 10 times. Okey, semua kaedah di Public Gold adalah kaedah yang patuh syariah. Jadi anda tak perlu risau. Anda boleh Google siapakah panel syariah Public Gold, iaitu Amani Advisor Sedia Berhad, di mana pengerusinya adalah Tan Sri Muhammad Daud Bakar. Anda boleh Google siapakah panel syariah Public Gold ini. Jadi kalau kita nak ambil promosi 10 kali bayar, apa kelebihannya Kak Nida? Pertama, kita dapat lock harga. Okey, macam hari ni harga 1 gram adalah RM311. Okey, kalau contoh kita nak ambil 1 dinar ya. Okey, Kak Nida tak ada design yang terbaru tu. Kalau kita nak ambil 1 dinar tersebut, untuk bulan pertama adalah RM150. Okey, sebab dia dah campur dengan Gold Premium dan juga EPP Premium. Okey. Bila bulan 9 bulan seterusnya adalah RM132 sahaja untuk 9 bulan seterusnya. Okey, ini amount yang dia ambil pada pukul 9 tadi. Tapi untuk harga yang bukan non-gap ni, sebab dia rewind setiap 20 minit, jadi harga final adalah semasa kita lock harga. Okey, jadi sepanjang 10 bulan kita ambil ini, harga naik tinggi macam mana sekalipun akan datang, tak payah risau. Kita follow kepada harga yang kita dah lock hari ini. Itu kelebihan apabila kita ambil promosi 10 kali bayar. Kita boleh lock harga. Harga naik tak payah risau. Kedua, kita dapat disiplinkan diri setiap bulan menyimpan emas. Ketiga, kita dapat beli emas yang lebih besar. Kenapa? Apa maksud beli emas lebih besar? Sebabnya, kita misal kata kita select lah, misal kata 10 dinar. Kita ambil yang 10 dinar. Tapi amount ni kita dah pecahkan kepada 10 bulan. Jadi, consider mampu milik untuk kita nak membuat pembelian. Dah bahagikan kepada 10 bulan. Okey, tapi jangan risau. Macam Kak Nida kata, harga naik tinggi macam mana pun tak payah risau. Dia seumpama di mana kita membeli emas masa akan datang, tapi dengan harga hari ini. Okey, kenapa dikatakan patuh syariah? Okey, kaedah promosi 10 kali bayar ini kita panggil syariah easy payment purchase, di mana amount yang kita bayar dalam jadual itu, bila kita lock harga, kita akan dapat jadual. Kita bayarlah bulan pertama dan 9 bulan seterusnya ikut kepada jadual tersebut. Harga naik tak payah risau. Jadual tersebut kita sebut sebagai pembayaran itu, kita sebut sebagai security deposit. Okey, emas adalah barangan ribawi. Dia bukan dalam kaedah ansuran. Bukan. Kalau kita membeli kereta, kalau kita membeli rumah, kalau kita membeli apa saja barang-barang elektrik ke, kita bayar bulan pertama dan kita akan dapat barang. Okey, kemudian kita bayarlah ansuran sampai habis. Itu adalah kaedah ansuran. Tetapi emas di Public Gold bukan kaedah ansuran. Kita panggil syariah easy payment purchase, kaedah bayaran mudah, di mana pembayaran itu adalah kita sebut security deposit. Di mana kita bayar kepada Public Gold bukan direct dah masuk kepada Public Gold direct, tidak. Diparkingkan sebagai security deposit. Lepas tu setiap selama 10 bulan, habis bulan ke-10 barulah diserahkan kepada Public Gold officially dan barang itu diberikan kepada kita. Itu di situlah berlakunya akad jual beli. Dalam tempoh 10 bulan tersebut, in case kita tak jadi, in case kita misal kata tak mampu nak bayar habis, kita berhak untuk batalkan pembayaran tersebut dan Public Gold boleh berikan semula duit tersebut kepada kita.
Jadi itu bezanya apabila kita dah bayar habis tapi duit tak pulang. Tidak. Dalam tempoh 10 bulan kita boleh batalkan. Of course lah ada charge penalty dikenakan pada kita 10%, tetapi duit tersebut boleh dipulangkan balik kepada kita. Itu bezanya. Okey, daripada Cik Na, apa beza Gold Premium dengan EPP Premium? Okey, Cik Na, Gold Premium adalah di mana itu adalah charge yang dikenakan kepada kita ke atas insurans, administratif ataupun apa saja charge transportation untuk pembelian emas. Okey, EPP Premium, kalau Cik Na buat pembelian secara tunai, tak ada EPP Premium dikenakan. Kalau Cik Na ambil kaedah promosi 10 kali bayar, barulah EPP Premium dikenakan. Itu bezanya. Gold Premium tetap dikenakan dalam kaedah mana sekalipun Cik Na pilih. Gap kena Gold Premium. Contoh RM10 saja, dia ada jadual, memang tertera dah. Kalau bunga emas 10 gram RM15, itu saja. Kalau misalkan 1 gram hanya RM10, itu saja charge Gold Premium. Gold Premium yang misal kata keluar melalui gap kena Gold Premium, ada charge Gold Premium. Keluar melalui promosi 10 kali bayar pun ada Gold Premium. Belian tunai pun ada Gold Premium. Itu consider memang charge tetap untuk pengeluaran emas. Tapi EPP Premium untuk mereka yang ambil kaedah promosi 10 kali bayar. Kalau tak ada ambil kaedah SEPP, tak ada EPP Premium pun dikenakan kepada kita. EPP Premium pun RM10 saja, contoh untuk 1 dinar. Tidaklah orang kata membebankan, tetap juga mampu milik. So Cik Na boleh jelas kat situ makna Gold Premium dan juga EPP Premium. Jadi tadi kelebihan promosi 10 kali bayar, dapat lock harga, dapat beli emas yang lebih besar, dapat mendisiplinkan diri. Lepas tu dia adalah seperti emas akan datang, sebab kita akan terima akan datang, tetapi dengan harga hari ini. Murah, faham. Ya, thank you. Betul, murah. Apa nak bezakan RM15, RM10 daripada tak ada emas langsung. Daripada terlepasnya peluang nak memiliki emas. Peluang dah ada depan mata. Why don't kita grab? Itu promosi 10 kali bayar. Ada EPP Premium RM10 aja. Dalam charge pada bulan yang pertama. Kalau bisa kata ambil bunga emas 10 gram, kita nak adakan selepuk RM3,113. RM3,113 kita nak adakan selepuk. Mungkin kita tak ada bajet terhad. Jadi kaedahnya ambil promosi 10 kali bayar untuk bulan pertama. Semasa Kak Nia tengok tadi ya, sebab harga revise, take note dia revise setiap 20 minit. Bulan pertama RM339. Untuk 9 bulan seterusnya adalah RM311. Tutup mata, paksa diri, ambil bunga emas 10 gram, kita dah lock harga. Harga naik tak payah risau. Itu kaedah yang ketiga. Kaedah yang keempat senang faham sajalah, iaitu adalah belian tunai. Belian tunai tu mereka yang ada bajet orang kata terpijak ataupun memang ada bajet ataupun untuk perniagaan nak beli secara tunai pun boleh. Yang tak nak ada komitmen pun boleh buat belian secara tunai. Jadi itu kaedah mampu milik kepada anda. Account gap, account get auto debit. Lepas tu promosi 10 kali bayar, lepas tu belian tunai. Jadi kaedah dah memudahkan anda memiliki emas, di mana anda boleh pilih ikut kepada bajet anda masing-masing. Ada bajet tinggi, proceedlah dengan belian tunai. Ada bajet terhad tetapi nak menyimpan emas, ambillah melalui account gap. Mampu milik untuk semua golongan. Jadi yang penting kita adalah penyimpan emas. Objektif kita nak tambah gram, nak menyimpan emas dengan kaedah yang mudah, murah, telus. Anda boleh pilih ikut kepada bajet anda. Nak auto debit account gap, boleh menang emas, ikut kepada bajet anda, paling minimum 200. Misal kata tak nak dalam account gap, tak nak terikat dengan sebarang komitmen, account gap bila-bila masa anda boleh tambah. Tak ada langsung orang kata syarat bulanan, tak ada, bebas. Account gap bebas. Ada bajet lebih anda tambah, tak ada bajet lebih anda diam saja. Yang penting anda dah buat simpanan emas, di mana kemudahan ini paling tidak memberikan satu simpanan
yang makin naik nilai dia. Okay, so jelas dekat situ Cik Nah. Okay, jadi kalau anda nak menyimpan emas, boleh mula dengan kaedah yang ikut pada bajet anda. Boleh pilih account gap, auto debit account gap, promosi 10 kali bayar atau pembelian tunai. Yang penting kita kena faham siapakah kita dalam penyimpanan emas ini. Emas ni tidak sesuai untuk jangka masa pendek. Beli hari ni minggu depan jual, ataupun beli hari ni bulan depan jual, tidak. Emas paling sesuai untuk jangka masa sederhana dan panjang, 2 tahun ke atas. Kalau untuk anda, untuk makluman untuk anda, kenaikan harga emas hampir 10% setiap tahun sejak 20 tahun kebelakangan ini. Jadi adalah amat berbaloi anda menyimpan emas. Contoh paling ketaring Kak Nida ada ini. Kak Nida beli pada RM880, hari ini adalah RM1,323. RM1,323 untuk 1 dinar 4.25 gram. Jadi satu simpanan yang berbaloi untuk anda. Jadi kalau anda nak memikirkan untuk meletakkan simpanan jangka masa panjang anda, sebahagian daripada simpanan anda tu alihkan kepada emas. Kak Nida bukan menyatakan 100% kepada emas, tidak. Sebahagiannya. Jadi daripada situ anda boleh membuat perbandingan, menyimpan dalam bentuk duit kertas dan juga menyimpan dalam bentuk gram emas. Jadi anda boleh tahu, nilaikan sendiri kenaikan nilai simpanan anda. Di dalam bentuk duit kertas. Kak Nida tak katalah Kak Nida tak menyimpan dalam duit kertas. Of course, kita hanya kata sebahagiannya parking kepada simpanan emas. Okay, alright, okay. So itu saja penyampaian live Kak Nida untuk hari ini. Okay, Kak Nida target setengah jam je, tapi dah lebih 1 jam. Okay, bila dah bercakap dia dah tak boleh stop. Okay, terima kasih kepada Cik Nah, terima kasih join Kak Nida, terima kasih kepada Raisha, kepada Zaidi, kepada Kak Noh, jelas info Kak Nida. Terima kasih Kak Noh, terima kasih join Nida. Okay, kita kalau kenapa kita orang kata berusaha sangat, thank you Nida, banyak sangat ilmu yang dikongsikan. Terima kasih Cik Nah. Kenapa kita nak share sangatkan kepada kawan-kawan kan Cik Nah? Sebab apa? Kita rasa kaedah ini memang orang kata mudah lah. Murah untuk semua orang. Kita nak ramai lagi orang yang tercari-cari ni supaya tahu, terjumpa kaedah yang mampu milik untuk mereka. Sebab apa? Dulu kita macam Kak Nida sendiri pun lambat jumpa emas. Sebab apa? Dulu tak terjumpa kaedah yang sebegini mudah, murah, telus patuh syariah yang memudahkan kita membuat simpanan yang makin naik nilainya. Okey? Okey, jadi bagi Kak Nida, emas ni anti-stress. Dia tak adalah orang kata pelaburan yang kita kata bagaimana market, bagaimana. Bagi Kak Nida, ia adalah di mana parking sebahagian simpanan kita, lepas tu biarkan saja nilai dia naik. Begitu. Ramai tak tahu lagi tu. Sebab tu Kak Nida buat live kan, berkongsi ilmu. Ya, sebab itu jugalah Zaidi buat live. Sebab itulah juga kawan-kawan Kak Nida ni semua buat live. Nak memberikan maklumat, sharing kepada anda semua kebaikan, kelebihan yang ada di dalam public go yang memberikan anda peluang menyimpan emas dengan kaedah yang mampu milik. Yang penting patuh syariah. Yang penting anda kena cari platform yang ada kredibilitinya sendiri. Okey, kalau misalnya anda kata takut kami ni scammer ke, scammer dia tak tunjuk muka dik. Dia tak tunjuk muka, dia akan tunjuk gambar kereta, gambar kucing, gambar bunga. Okey, tapi kami jelas-jelas tunjuk gambar muka kami. Kalau nak lebih jelas, kalau nak lebih tahu, okey, boleh hubungi Kak Nida dekat profil Kak Nida. Okey, lepas tu Kak Nida akan explainkan kepada anda dengan lebih detail. Klik informasi dekat profil Kak Nida. Lepas tu anda boleh explore siapakah public go dan siapakah Kak Nida ini sendiri untuk anda nak membuat simpanan. Okey, jangan ragu, jangan risau. Yang penting kami di sendiri adalah orang-orang yang cerewet juga. Kami sendiri adalah orang-orang yang memilih juga, bukan main hentam promo, hentam kromo ya. Okey, bukan hentam je. Sebab apa? Kami pun memiliki satu mencari-cari juga, tercari-cari juga kaedah yang sesuai untuk kami. Jadi inilah kaedah yang kami rasa selamat dan patuh syariah. Okey, tadi saya buka profil Kak Nida, banyak sangat info dalam tu. Terbaik Kak. Ya, Kak Nida dapat
profil terbaik tu pun daripada siapa? Kak Nida. Okey, Zaidi merupakan salah seorang Kak Nida punya consider rakan seperjuangan yang sama-sama memberikan kata sokongan ataupun memberikan help each other lah. Orang kata kami consider berada di dalam satu bumbung, walaupun dalam orang kata dalam susul galur yang berbeza, tetapi help each other. Kami dekat Public Goal ni ada satu di bawah satu mentor, iaitu Tuan Syukur Hashim dan juga Cik Jun Junaina Nordin. Semuanya berada di bawah satu bumbung dan semuanya bergabung, orang kata memberikan expertise masing-masing, kecekapan ataupun orang kata kebijaksanaan ataupun kepandaian, kongsi each other, memberikan satu teknik ataupun satu panduan di mana bila kita gabung each other dia jadi meletup. Jadi kalau Zaidi kata profil Kak Nida tu terbaik, tidaklah. Zaidi adalah salah seorang penyumbangnya. Okey, kita dalam satu jemaah. Zaidi adalah salah. Kekuatan Kak Nida untuk JRP adalah duduk di belakang Zaidi. Duduk di belakang Zaidi semasa JRP nanti. Okey, semasa JRP yang pertama dulu, kekuatan Kak Nida adalah Zaidi sebagai cameraman. Kak Nida hanya sebagai videographer. Jadi kekuatan Kak Nida adalah sentiasa di belakang Zaidi. Support each other. Okey. Terima kasih kepada Zaidi, Cik Na, Kak Noh. Mereka yang join daripada tadi, yang bagi Kak Nida like daripada tadi, terima kasih sangat-sangat. Okey, jadi aim untuk 1 kilo 1 family. Okey, 1 kilo 1 family tak mustahil. Yang penting kita konsisten, kita menyimpan emas untuk masa depan. Sebab apa? Kita tidak tahu apa akan jadi untuk masa depan. Kita tidak tahu apa ekonomi negara kita untuk masa depan. Yang penting kita dah standby duit simpanan dalam bentuk duit kertas dan juga yang penting dalam bentuk emas. Kak Nida bukan mengatakan 100% kepada emas. Tidak. Nanti ada orang kata 100% kepada emas, macam mana nak cairkan? Okey, kita perlu juga memikirkan dalam duit dana dalam bentuk duit yang mudah cair. Okey, emas ni memang mudah cair juga, tetapi dia dalam masa yang sama nilainya tetap terus meningkat. Sebab apa? Sebab emas adalah kalis inflasi. Okey, so yang penting anda mula dan tunggu. Jangan tunggu-tunggu nak mula. Lepas tu fikirlah, sebab apa? Emas ni merupakan kekayaan semasa senang dan penyelamat ketika gawat. Alright, okay, terima kasih kepada Zaidi. Kekuatan Zaidi bila Kak Nida ada. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Emas kalis inflasi. Betul Kak Noh, kalis inflasi. Kalau misal kata kita menyimpan dalam duit kertas, okay, kita akan terkesan dengan inflasi di mana nilainya makin menyusut. Nilai kuasa beli kita makin menyusut. Alright, kalau Kak Nida tak stop sampai bila pun tak berhenti bercakap. Okay, dia nak cakap je. Terima kasih sharing banyak ilmu saya dapat hari ini. Terima kasih each other. Kita share each other. Ada saja perkongsian daripada kawan-kawan Kak Nida pun boleh follow kawan-kawan Kak Nida. Okay, hari-hari mereka pun live juga. Jadi kita support each other. Sentiasa support each other. Alright, okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Zaidi, Kak Noh, Cik Na dan juga kawan-kawan yang masih lagi stay live daripada awal hingga hujung. Terima kasih. Assalamualaikum.